Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah hari ini kita nak tengok satu lagi tajuk di dalam bidang sirah yang bertajuk Perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Dulu kita dah belajar tentang macam mana pembukaan kota Mekah. Ingat tak lagi? Sejarah ataupun sirah yang kita belajar dulu. Jadi hari ini kita nak tengok macam mana cara ataupun perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Okey. Apa strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan apakah kesannya? Yang pertama kita tengok apa Nabi buat selepas pembukaan kota Mekah. Strategi pertama, Nabi mengukuhkan negara Islam. Nabi dah bentukkan negara Islam Mekah. Macam mana Nabi nak majukan? Nabi mengukuhkan dulu negara Islam. Macam mana? Caranya yang pertama, Nabi membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Apa yang Nabi buat? Nak membentukkan orang, nak bagi faham tentang Islam itu, pertama Nabi hilangkan, hapuskan amalan jahiliyah. Amalan jahiliyah ni apa? Amalan-amalan orang-orang zaman jahil sebelum Islam. Apa antaranya? Menyembah berhala, mementingkan kabilah serta keturunan, bangga dengan kabilah keturunan masing-masing sampai menghina kabilah keturunan orang lain. Maka Nabi hapuskan amalan-amalan ni. Diorang dululah ya. Kemudian melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama. Pakat jadikan penduduk ataupun masyarakat berilmu belaka. Orang bila dah berilmu, Allah angkat darjat. Kenapa kita hari ni rendah di sisi manusia apatah lagi di sisi Allah? Kerana kita tidak ada ilmu. Maka apa Nabi buat? Nabi sampaikan ataupun bagi orang masyarakat itu berilmu. Sebab tu kita jangan malas nak menuntut ilmu. Kemudian Nabi menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Orang dah faham Islam benar, maka Nabi hapuskan amalan-amalan yang syirik. Nabi mengajak orang taat kepada Nabi SAW. Nabi bagi orang tidak bergaduh. Nabi hilangkan perbuatan ataupun hilangkan perangai suka bunuh orang zaman-zaman jahiliah. Nabi larang orang berzina. Nabi larang orang berzina. Zaman dulu nak berzina relax je lah. Pasal mereka di zaman jahiliah. Ni yang Nabi buat. Cara nak bentuk bagi masyarakat Arab tu jadi elok dulu. Kemudian yang seterusnya, apa Nabi buat untuk mengukuhkan negara Islam ni? Nabi memperkasakan ekonomi umat Islam. Macam mana? Dengan melalui zakat dengan jizyah. Macam mana nak ukur ekonomi? Zakat Nabi kenakan kepada orang Islam yang cukup syarat. Kemudian jizyah Nabi kenakan kepada orang bukan Islam. Jizyah ni ataupun perkataan lain disebut sebagai cukai. Jizyah ialah cukai yang dibayar oleh rakyat bukan beragama Islam yang bernaung atau tinggal di negara Islam. Itulah namanya jizyah. Apa dia tadi jizyah? Cukai. Orang Islam kenapa? Zakat. Orang bukan Islam kena bayar cukai. Maka Nabi laksanakan dua tu. Akhirnya kukuhlah negara Mekah pada waktu tu. Seterusnya, kita tengok strategi yang kedua. Selain Nabi mengukuhkan, alhamdulillah, dah bersin pula ya. Strategi kedua, menekankan tanggungjawab berdakwah. Peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim lelaki, alhamdulillah, ataupun perempuan. Maknanya, lelaki ke, perempuan ke, tetap berdakwah. Bukan nunggu ustaz je. Bukan nunggu ustazah je. Siapa-siapa. Kamu boleh, adik boleh, abang boleh, kakak. Semua orang kena berdakwah untuk Islam di zaman itu. Barulah Islam tersebar luas bila ramai orang yang mengajak kepada Islam. Saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Orang kafir ke, orang Islam ke, tak kisah. Bersatu padu untuk menjaga negara. Seterusnya kita tengok strategi ketiga Nabi. Apa dia? Menjalinkan hubungan luar. Selain daripada itu, Nabi juga menjalinkan hubungan luar
Masa apa menjalinkan hubungan luar? Yang pertama, menghantar utusan dan gubernur. Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Nabi hantar orang ke puak-puak macam geng-geng Banjar, hantar seorang tu kalau kita Malaysia lah, Arab tak ada Banjar. Dihantar kepada kabilah Arab seorang untuk mengajak mereka mengenal Islam. Kemudian Nabi melantik para gubernur untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Kalau kita kan ni panggil Menteri Besar. Zaman itu dipanggil sebagai gubernur. Maka Nabi utus gubernur ke negeri-negeri di bawah penguasaan Kota Mekah untuk apa? Bukan setakat mentadbir negeri tetapi untuk ajak orang kenal Islam. Inilah cara Nabi untuk berdakwah. Kemudian yang kedua, menerima kedatangan delegasi kabilah Arab. Tak kisahlah siapa yang datang nak jumpa Nabi, Nabi terima. Yang penting dia datang dengan niat yang baik untuk memeluk Islam. Kita nak terima kawan kita je kan. Janganlah apa itu lah. Terimalah siapa saja untuk sama-sama mendaulatkan Islam itu. Kemudian kita tengok apakah kesan daripada dakwah Nabi, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi buat strategi 1, strategi 2, 3 apa jadi? Pertama, terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya. Kenapa? Dah semua ada ilmu, faham. Hidup bersatu padu, tidak bergaduh, aman dan damai. Pasal apa? Saling-saling menjaga antara satu sama lain. Kemudian yang kedua, menjadi negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Tak kisah Islam ke bukan Islam, mereka tetap mempertahankan negara, sanggup berkorban. Dia faham tentang konsep kenegaraan. Ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Sebab apa? Orang lelaki ajak orang masuk Islam, orang perempuan ajak orang masuk Islam. Bukan ustazah, engineer, profesor, apa tak kira apa saja pun. Ajak semua mengajak orang kepada Islam. Hari ni kadang-kadang kita nampak hang nak ngajak tunjuk pada Islam pada orang ni ustazah aja. Orang lain macam tak payah. Tidak. Semua kena sepatutnya. Barulah ajaran Islam tu tersebar luas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ni seluruh orang Islam khususnya kita kena berusaha menyampaikan ajaran Islam ni kepada orang bukan Islam. Bahkan kita kena tunjuk Islam ni kepada orang Islam tu sendiri supaya orang Islam terfaham tentang Islam yang dia peluk hari ni. Habis kalau sebenarnya subuh pun berat. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk siri yang seterusnya untuk tajuk sirah. Wallahualam. Jangan lupa sama-sama kita ulang kaji untuk kita memahami, mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala.